أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan dalam kalangan hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan alhamdulillah pada pagi ini saya Dai Anas kembali menceriakan pagi anda untuk siaran Tanyalah Ustaz bagi edisi Khamis 8 Muharram 1442 Hijri bersamaan dengan hari Khamis. Alhamdulillah pada pagi ini topik yang cukup menarik. Kita akan berbicara tentang sirah Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dan cukup istimewa pada pagi ini. Siaran pada pagi ini kita bawakan di studio iaitu tetamu yang cukup istimewa, DSP Nur Sanizam bin Haji Nordin selaku pegawai turus perisikan dan siasatan khas antarabangsa pasukan gerakan khas PGK Bukit Aman. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesudian tuan untuk sama-sama Tanyalah Ustaz buat julung-julung kali pada pagi ini tuan. Ya, alhamdulillah. Dan polis dan masyarakat berpisah tiada, itu mungkin slogan yang kita boleh utarakan pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan para penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, apa khabar ibu bapa kita yang mungkin kejauhan dari kampung? Apakah kita sudah bertanya khabar mereka? Seandainya belum, lakukanlah demikian, kerana mungkin berkat dan juga kebajikan mereka yang kita jaga mudah-mudahan mengalir keberkatan dalam kehidupan kita, dan tanpa mereka siapalah kita. Jadi peliharalah ibu bapa kita, jagalah mereka dan doakan kebaikan dan kesejahteraan untuk mereka. Dan pada pagi ini untuk permulaan topik yang cukup menarik, kita bicarakan tentang Khalid Al-Walid ini. Kepada para penonton yang saya muliakan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan. Untuk topik pada pagi ini boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, atau hantarkan menerusi aplikasi WhatsApp di 011 1233 6480. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi siaran FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan siaran tambahan 30 minit kami bawakan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Dan tuan dan juga sidang penonton, kita masih lagi dalam ambang merdeka. InsyaAllah kita sedang menantikan detik-detik hari kebangsaan, dan marilah sama-sama kita merancakkan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita dengan kita mengibarkan jalur gemilang. Mudah-mudahan bertambah jati diri kita, bertambah kecintaan kita kepada negara kita yang tercinta ini insya-Allah. Dan untuk permulaan topik pada pagi ini, sebelum saya serahkan kepada tuan kita untuk membicarakan dengan lebih lanjut untuk topik Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu ini, mari sama-sama kita hayati dan juga kita saksikan terlebih dahulu statistik terkini COVID-19 yang melanda negara kita. Sebagaimana kita maklum tuan dan juga para penonton, kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemik COVID-19, dan kita mengharapkan kepada para penonton khususnya dan juga seluruh yang menonton pada pagi ini, sama-sama kita melakukan kawalan kendiri, kita mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka ketika mana berada di tempat awam maupun tempat sesak, dan bersamalah kita mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kementerian. InsyaAllah sebentar saja kita akan bawakan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk COVID-19 yang melanda negara kita, dan sama-sama kita jaga kita insya-Allah. Dan untuk permulaan topik pada pagi ini tuan,
Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup meninggalkan satu sejarah yang cukup gemilang kepada dunia Islam, Ustaz. Mungkin sebagai permulaan topik pada pagi ini ada sesuatu yang ingin dikongsikan dengan para penonton, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Dai Anas dan juga kepada rancangan Tanyalah Ustaz kerana sudi menjemput saya pada pagi yang penuh barakah ni. Dan kebiasaannya kalau saya ni akan bersiaran di kaca TV dalam rancangan 999. Tetapi kali ini agak luar biasa sedikitlah. Kerana saya dipanggil untuk berbincangkan tentang topik sirah An-Nabawiyah, iaitu berkenaan dengan Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid bin Al-Walid ni sebenarnya benda ni makruf. Ramai orang tahu tentang Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Hatta kalau dalam silibus pelajaran pun, dalam sekolah menengah pun, bagi topik pendidikan Islam pun telah mengajar, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz mengajar tentang topik Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sebenarnya sejarah ni tujuannya adalah untuk kita mempelajari lah. Sirah ni untuk mempelajari, di mana sirah ni dia untuk kita mendapat iktibar pengajaran apa yang berlaku dalam sejarah. Di mana sejarah ni sebenarnya dia sentiasa berulang. Cuma sekarang ni dia mungkin watak pelakonnya berbeza, tapi benda tu akan berulang. Tujuannya untuk sebagai pengajaran, sebagai iktibar yang kita akan dapat daripada yang lalu. Baik, Khalid bin Al-Walid, Sayyidina Khalid bin Al-Walid, ataupun dipanggil sebagai Saifullah. Ada juga ulama memberi nama sebagai Saifullah Al-Maslul. Khalid bin Al-Walid ni dilahirkan pada tahun 592 Masihi di kota Mekah Al-Mukarramah. Khalid bin Al-Walid ni bapa dia bernama Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ini bermakna Khalid bin Al-Walid ni daripada keturunan Bani Makhzumiyah, iaitu cabang daripada keturunan Quraisy. Khalid Al-Walid ni kalau bila ada bapa mestilah ada mak. Jadi mak dia siapa dia? Mak dia Lubabah binti Al-Haris. Siapakah Lubabah binti Al-Haris ni? Lubabah binti Al-Haris ni merupakan saudara kepada Maimunah binti Al-Haris. Siapakah Maimunah binti Al-Haris ni? Maimunah binti Al-Haris ni merupakan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, dia ada kaitan, ada kaitan. Khalid Al-Walid ni daripada Bani Makhzumiyah, Bani Makhzum. Sayyidina Umar Al-Khattab juga daripada Bani Makhzum. Jadi dia pun adalah saudara mara lah. Maksudnya Khalid Al-Walid dengan Sayyidina Umar saudara mara. Begitu juga dengan ibu Khalid Al-Walid ni merupakan ada kaitan dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Khalid Al-Walid ni dia dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita lihat di kota Mekah Al-Mukarramah tu memang kawasan dia dulu memang, kalau kini memang kawasan dia memang bukit-bukit lah, bukit-bukit. Jadi kalau Bani Makhzumiyah ni dia merupakan satu kaum yang sangat keras, kaum yang sangat keras dan kaum yang sangat sentiasa aktif dalam melakukan kerja-kerja berat ni, kaum Bani Makhzumiyah ni. Khalid Al-Walid ni dia merupakan daripada golongan bangsawan lah, kerana bapa dia ni Walid bin Mughirah ni merupakan seorang tokoh di Darul An-Nadwah, iaitu di kota Mekah sana. Dia merupakan ketua kepada kaum dia tempat di Darul An-Nadwah ni, yang mana dia juga merupakan salah seorang di antara hakim pengadil. Setiap apa yang berlaku, kes-kes yang melibatkan kes-kes ekonomi, perebutan harta,
penipuan jual beli. Kebanyakannya masyarakat kaum Quraisy di Mekah tu dia akan merujuk dengan Walid bin Mughirah. Itu dia kehebatan Walid bin Mughirah ni. Walid bin Mughirah ni bapa Khalid Al-Walid ni dia merupakan ahli perniagaan juga. Ahli perniagaan. Ahli perniagaan yang ini meniaga binatang ternakan. Dia juga meniaga buah-buahan. Buah-buahan. Maksudnya dia saudagar besar dekat kota Mekah ni. Kalau kita tengok dalam kitab Ibnu Katsir ni, satu cerita tentang Walid bin Mughirah ni, di mana Walid bin Mughirah ni dia merupakan satu orang yang sayang kepada Kaabah. Dia sayang betul dengan Kaabah ni. 2 tahun sekali mesti kena bagi Walid bin Mughirah ni untuk menukar kelambu Kaabah, ataupun dipanggil sebagai kiswah. Kan dia memang Walid bin Mughirah ni akan buat demikian. Dia tak akan benarkan. Tahun pertama ni masyarakat kaum Quraisy dia akan donation, dia akan buat kutipan ramai-ramai untuk menukar kiswah. The next year pula Walid bin Mughirah pula dia akan tukar kelambu. Selain daripada itu juga Walid bin Mughirah ni dia ni juga akan membiayai segala urusan haji, urusan makan minum, masak memasak kepada masyarakat Quraisy yang hendak menunaikan haji di Mekah. Zaman dulu pun zaman masa tu masih lagi masyarakat jahiliah. Maksudnya masa masyarakat jahiliah ni dia orang buat haji juga. Tapi buat haji cara jahiliah lah, bukan cara yang kita buat sekarang ni, cara jahiliah. Kalau mana-mana orang nak buat haji, kalau nak ambil alih tugas Walid bin Mughirah ni untuk nak ambil masak, dia akan memberontak lah. Dia akan marah. Dia akan marah. Maksudnya dia tak akan benarkan. Dia memang nak buat benda ni. Dia nak menunjukkan ketokohan pemimpin dia, pemimpin masyarakat di Mekah pada ketika tu. Walid bin Mughirah ni dia ni masyarakat Quraisy menggelarkan dia sebagai Raihanah Quraisy. Raihanah Quraisy ni maksudnya pemberi rezeki kepada masyarakat kaum Quraisy dekat Mekah pada ketika tu. Jadi Walid bin Mughirah ni memang sangat terkenal di Mekah. Sehingga kan Rasulullah SAW berkehendak, kalau bolehlah Walid bin Mughirah ni dia dapat memeluk agama Islam, sangatlah bagus. Kerana dia mempunyai pengaruh yang sangat luas. Pengaruh dia sangat kuat masa tu. Pengaruh dia sangat kuat. Yang mana kalau sekiranya Walid bin Mughirah ni memeluk agama Islam, dan dia akan membawa sekumpulan masyarakat dia tu bersama-sama dengan dia untuk memeluk agama Islam. Walaupun Walid bin Mughirah ni beliau masih lagi belum memeluk agama Islam, tetapi yang paling istimewanya Walid bin Mughirah ni, bapa kepada Khalid Al-Walid ni, beliau telah mengisytiharkan diri dia tidak minum minuman mabuk, tak minum arak. Hatta Walid bin Mughirah ni pernah dia marah anak dia. Anak dia nama Hisham bin Walid. Hisham bin Walid dia minum arak, dia marah. Kenapa minum arak? Dan dia pukul Hisham bin Walid ni. Dia pukul. Tegas. Sebab dia tegas. Walaupun dia masih lagi masyarakat Arab jahiliah pada ketika tu. Dia tidak lagi menerima Islam. Itulah dia kehebatan Walid bin Mughirah ni. Kita balik kepada Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni dia telah masuk Islam pada 21 pada bulan Safar, bulan Safar tahun 8 Hijrah. Dia masuk Islam pada bulan Safar tahun ke-8 Hijrah. Dan beliau wafat pada tahun 21 Hijrah. Masa tu beliau berumur 60 tahun. Kalau masa saya belajar di Syam dulu, di Damsyik, saya sempat menziarah makam Khalid Al-Walid sebanyak 2 kali lah. 2 kali melihat makam Khalid Al-Walid di Homs, di Homs Syria. Dan kali ketiganya semasa saya dalam pasukan polis lah, saya melihat makam Khalid Al-Walid. Tapi kali ini saya dikabarkan oleh sahabat-sahabat saya yang berada di Syria,
dan juga sahabat-sahabat yang berada di sini, di mana makam Khalid Al-Walid telah, Masjid Khalid Al-Walid telah dibom, meletup. Akibat daripada tu masjid itulah musnah sama sekali. Cuma makam dia masih lagi dapat diselamatkan lah. Tapi adalah kesan-kesan pecah-pecah dekat makam Khalid bin Al-Walid. Ini antara foto-foto yang mungkin boleh kita sama-sama saksikan di paparan skrin mungkin Tuan sedikit. Antara pengalaman mungkin terimbau sedikit Tuan pengalaman tersebut. Antara latar-latar ataupun situasi di mana keadaan yang masih lagi pada ketika itu belum lagi dibom ataupun masih dalam keadaan yang baik, tetapi kini kita doakanlah supaya keselamatan dan juga kesejahteraan, keselamatan saudara-saudara kita di Syria mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikit Tuan mungkin sambungan sedikit lagi Ustaz. Sebab tengok gambar tu menarik tu, mungkin nak ulas sedikit lah Ustaz. InsyaAllah sedikit Tuan. Okey. Homs ni satu tempat yang sangat cantik lah kalau kita tengok. Cantik kat sana, dia ada satu kincir angin. Kalau kita pergi ke Homs tu, kincir angin. Tempat tu pada sebelum berlaku peperangan di Syria ni, kalau kita tengok memang kawasan tu kawasan tanah yang subur. Tanah yang subur. Memang sesuai untuk dijadikan tempat pelancongan lah pada ketika tu. Tapi sekarang ni saya rasa tak boleh lagi lah. Sebab kawasan tu telah dikuasai oleh tentera-tentera pemberontak. Tak boleh lagi kita nak pergi ke sana. Dan di Homs ni, masyarakat Homs ni memang masyarakat yang lemah lembut lah. Kalau kita tengok dekat Syria sendiri, kan. Baik, sebelum tu saya nak ceritakan tentang Khalid Al-Walid, sambung balik pada Khalid Al-Walid ni. Khalid Al-Walid ni merupakan sahabat kepada Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW ni dia ada peringkat-peringkat dia lah, peringkat-peringkat dia. Di mana peringkat-peringkat dia atau panggil sebagai maqam telah dipersetujui oleh ulama. Dia ada 12 peringkat. Peringkat yang pertama itu peringkat Khulafa Ar-Rasyidin. Dan juga 10 orang lah yang Rasulullah SAW janji masuk ke dalam syurga Allah. Itu makam yang pertama. Kita nak tengok makam sahabat Khalid Al-Walid ni di peringkat yang ke mana. Okey, yang keduanya mereka yang beriman sewaktu Nabi berdakwah di rumah Abi Arkam. Itu peringkat yang kedua, peringkat sahabat yang kedua. Yang ketiganya ialah sewaktu hijrah pertama ke Habsyah. Mana-mana sahabat Rasulullah yang hijrah ke Habsyah, dia merupakan sahabat makam yang ketiga. Keempat, golongan Ansar yang hadir ke majlis bai'ah di Aqabah. Yang kelima, golongan Ansar yang berbai'ah dengan Rasulullah pada tahun berikutnya. Yang keenam, golongan Muhajirin pertama yang menyertai Rasulullah sebelum tiba di Madinah, sebelum hijrah lah maksudnya. Yang ketujuh, para sahabat yang menyertai perang Badar. Yang ke-8, mereka yang berhijrah ke Madinah di antara perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Yang ke-9, sahabat yang berbai'ah dengan Rasulullah di bawah sebatang pokok ketika ekspedisi perjanjian Hudaibiyah. Yang ke-10-nya mereka yang berhijrah ke Madinah selepas perjanjian Hudaibiyah. Jadi Khalid bin Al-Walid ni dia merupakan makam yang ke-10. Dia sahabat makam yang ke-10. Sahabat Nabi ini bukan semua dia ada peringkat-peringkat dia. Betul. Bukannya apabila sebut sahabat tu dia pun ada dia punya mustawa dia. Seperti yang dai tahu. Dan ke-11 mereka yang memeluk Islam. Dan yang ke-12 kanak-kanak yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Rasulullah menjalankan operasi pembukaan kota Mekah. Baik, itu adalah makam-makam sahabat. Maksudnya di sini Khalid bin Al-Walid merupakan sahabat pada makam yang ke-10. Sebab pernah berlaku satu peristiwa di mana Khalid bin Al-Walid ni pernah memberi telah terguris hati Abu Bakar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur Khalid bin Al-Walid. Dia kata, engkau tidak boleh berbuat demikian, menyakiti hati Abu Bakar As-Siddiq. Kerana Abu Bakar As-Siddiq telah masuk Islam sebelum kau masuk Islam. Itu yang Rasulullah telah memberi peringatan kepada Khalid bin Al-Walid, kan. Jadi di situ merupakan salah satu peringkat yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sangat sayang kepada sahabat-sahabat dia, termasuk juga dengan Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni dia masuk Islam tahun ke-8 Hijrah. Jadi bila masuk Islam tahun ke-8 Hijrah ni, dia masuk lewat. Orang lain, sahabat lain semua dah masuk Islam dah. Dia lewat. Dia lewat. Dan Khalid Al-Walid ni dia ada cerita dia berkenaan dengan saudara mara dia lah. Saudara mara dia ada 6 adik-beradik lah. Dan dia beradik. Yang pertama sekali Khalid Al-Walid lah, seperti mana yang kita cerita pada hari ini. Yang keduanya Hisham bin Walid lah.
Hisham bin Walid ni yang saya cakap tadi, dia pernah ditegur oleh bapa dia Walid bin Mughirah. Kenapa engkau minum arak? Kenapa engkau mabuk? Bapa dia bagi dia. Kan? Bapa dia pukul dia kan. Sebab walaupun bapa dia masyarakat Arab jahiliah, tapi bapa dia tentang melarang keras anak-anak dia terlibat dengan arak. Dia tahu arak ni dapat merosakkan akal. Dia tahu. Tak apa, insyaAllah kita sambung selepas ni, Ustaz. Okay. Sebab nampak khusyuk. Para penonton pun ramai daripada luar negara pun menantikan sambungan kisah daripada tuan kita. MasyaAllah, tabarakallah, untuk kisah ataupun sirah Khalid Al-Walid. Dan semestinya banyak lagi perkara yang menarik yang akan kita kongsikan. Terima kasih kepada pencinta ilmu dan keluarga besar yang ada Ustaz sekalian. Dan kita minta tuan bersedia, kita nak sambung selepas ni kisah. Cukup banyak benda yang kita nak kongsikan. InsyaAllah kita akan bergabung selepas daripada ini. Teruskan menonton. Alhamdulillah, kembali bergabung dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru sama ada menonton kami atau mengikuti kami menerusi TV3 maupun TV9. Saya mohon untuk terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan, sehingga ke jam 8.30 pagi. Cukup menarik perbincangan topik kita pada pagi ini, sirah Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Kita masih lagi bersama tetamu undangan kita di SP Nur Sanizam bin Haji Nordin. Masya-Allah, tabarakallah, satu mukadimah dan juga permulaan topik yang cukup menarik yang telah pun disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita jelas hala tuju topik kita pada pagi ini dan membangkitkan semangat kepada kita untuk kita mencontohi peribadi seorang yang bernama Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dan juga terima kasih juga tuan kita ucapkan kepada para penonton kita yang bukan sekadar dalam Malaysia juga, ada juga yang menghantarkan komen dan juga respon dari Indonesia, dari Singapura, Brunei, bahkan dari luar negara yang nun jauh dari kejauhan pun memberikan feedback ataupun maklumat yang cukup menarik yang menonton kami. Mudah-mudahan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan pertama mungkin kita boleh raikan soalan yang pertama yang telah pun berada di skrin kita, sahabat kita yang bertanya di Facebook. Anna Karnina, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, Ustaz, adakah ketika masih kecil Khalid Al-Walid sudah mempelajari cara menunggang kuda dan memperkasakan kemahiran bersenjata? Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i dengan tanda pagar biar tahu, jangan keliru. Soalan yang mohon untuk diberikan perkara dia bagi info supaya kita tidak keliru dengan tema ataupun DNA program, biar tahu jangan keliru. Mungkin tuan ada sedikit respon untuk soalan ini, Ustaz. Okey, baik. Khalid bin Al-Walid ni, dia memang hobi Khalid bin Al-Walid ni menunggang kuda. Daripada kecil lagi dia sangat minat menunggang kuda. Bapa dia Walid bin Mughirah ni hantar kepada satu kabilah Badui. Kabilah Badui untuk mempelajari cara menunggang kuda di padang pasir. Itu latihan yang telah diberikan oleh Walid bin Mughirah kepada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni, Sayyidina Khalid Al-Walid ni, beliau juga suka sangat bermain dengan pedang. Daripada dia kecil sampailah dia besar, sampailah dia telah mengetuai beberapa siri peperangan, sehinggalah dia menjadi jurulatih kepada masyarakat kaum Quraisy di Mekah untuk berlatih secara taktikal. Khalid bin Al-Walid juga dia mahir mengenali pedang-pedang itu, asal-usul pedang-pedang tu. Sama ada pedang tu daripada besi Yaman, daripada besi daripada Syam. Dia sangat mahir Khalid bin Al-Walid ni. Khalid bin Al-Walid juga selain daripada senjata seperti pedang, dia juga minat bermain dengan senjata busur panah, dengan tombak, dengan lembing. Itu semua permainan Khalid bin Al-Walid. Sebab itulah dia digelarkan sebagai pahlawan yang tidak tertewas. Khalid bin Al-Walid. Baik, itu jawapan saya kepada yang soalan yang bertanya dalam Facebook tadi. Jadi saya nak sambung balik tentang berkenaan dengan saudara mara Khalid bin Al-Walid.
Tadi saya sebut sebagai Hisham. Hisham tadi yang cakap kata bapa dia marah dia, tegur dia. Kau minum arak kenapa? Allah. Jadi bapa dia pukul dia. Dan Hisham bin Walid ni juga, dia jugalah yang menuntut saudara dia iaitu Walid bin Walid. Ni di masyarakat Arab ni lain sikit. Walaupun bapa dia nama Walid, anak dia pun dia boleh letak nama Walid juga. Ikut suka. Dia ikut suka. Janji nama tu dia tak ambil kisah sangat. Sama ada Walid bin Walid, nama tu ulang 3-4 kali, tok dia nama Walid pun dia ni juga. Dia tak kisah. Tak kisah. Okey, Hisham bin Walid ni dengan Khalid bin Walid ni dia pernah tuntut saudara dia iaitu Walid bin Walid yang menjadi tahanan perang kepada tentera Islam sewaktu perang Badar. Perang Badar, Walid bin Walid telah menjadi tahanan perang kepada tentera Islam. Di mana Hisham bin Walid ni dia telah tuntut saudara dia iaitu Walid daripada Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ni dia telah minta satu satu tawaran lah. Nak saudara kamu ni, Walid bin Walid ni mestilah kamu kena bagi dengan satu jumlah wang yang banyak. Tebus harta yang banyak. Tetapi benda tu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya minta Abdullah bin Jahsy ni supaya tukar sekadar baju perang saja. Sebab dia orang datang pakai baju perang, melawan dengan kita minta baju perang sebagai ganti. Jadi Abdullah bin Jahsy pun dia taatlah dengan Rasulullah, dia bagi kepada saudara Hisham bin Walid ya. Dia serah Walid kepada Hisham, kepada Khalid. Dalam perjalanan nak pergi ke Mekah, Walid bin Walid dia patah balik. Dia patah balik. Dia sebab semasa dalam tahanan perang ni, Walid bin Walid ni dia terhibur. Dia seronok. Dia tertarik dengan cara agama Islam di kota Madinah. Dia sangat mencuit dia punya hati dia sehingga dia memeluk agama Islam pada ketika itu. Jadi bila Hisham dengan Khalid bin Walid ni nak bawa adik dia ni nak balik ke kota Mekah, dia merasakan sesuatu yang mana kalau dia balik ke kota Mekah, masyarakat kota Mekah ni dia menyembah berhala. Sedangkan aku ni telah memeluk agama Islam. Satu agama yang sistematik, agama yang tersusun, yang teratur. Aku balik sana buat apa? Keadaan tidak tenteram, keadaan serabut dengan benda-benda macam ni, buat apa? Jadi dia patah balik. Patah balik ke kota Madinah. Patah balik. Jadi disebabkan tu Hisham dengan Khalid bin Walid pun biarkan saja. Sebab dia lari daripada perjalanan sewaktu nak balik ke kota Mekah. Yang tak mahu sekali Khalid bin Walid, Hisham bin Walid, Walid bin Walid yang saya cakap masuk Islam selepas perang Badar tu. Yang keempatnya ialah Amarah bin Walid ataupun dipanggil sebagai Umarah. Itu merupakan saudara Khalid bin Walid. Siapakah Amarah ni? Amarah ni pada ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah menyebarkan agama Islam, yang mana masyarakat jahiliah Quraisy pada ketika itu cukup tak puas hati dengan Rasulullah. Dia memang cukup tak puas hati dengan Rasulullah. Jadi bapa Khalid bin Walid ni iaitu Walid bin Mughirah ni telah berjumpa dengan Abu Talib. Jumpa dengan Abu Talib, dia kata kepada Abu Talib, dia kata, "Ya Abu Talib, sekarang ni aku nak minta Rasulullah Muhammad ni kau serah kepada aku. Dan aku akan bagi anakku Umarah kepada engkau." Abu Talib kata, "Kenapa pula engkau nak Muhammad?" Dia kata, "Kerana Muhammad telah merosakkan agama keturunan kita. Agama menyembah berhala. Jadi engkau ambil anak aku sebagai ganti, aku nak ambil Muhammad. Kau nak buat apa? Aku nak bunuh." Oh, benda tu tak diberi kebenaran, tak dibenarkan langsung. Kalau engkau sentuh Muhammad, kata Abu Talib, sudah pasti berlaku sesuatu yang buruk kepada engkau. Jadi disebabkan jawapan yang dikeluarkan oleh Abu Talib kepada Walid bin Mughirah, jadi Walid bin Mughirah pun batalkanlah niat dia untuk nak menukar anak dia kepada Abu Talib dan untuk mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi Khalid Walid dia ada dua saudara perempuan iaitu Najiyah binti Walid. Najiyah binti Walid ni dia berkahwin dengan Safwan ibni Umayyah dan juga Fatimah binti Walid.
Jadi kesemuanya saudara mara ada 6 orang. Dan insyaAllah Tuan, kita di talian pada ketika ini Tuan, mungkin kita boleh sambung selepas ni kisah mungkin kisah keluarga Khalid Al-Walid tu. Kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil yang telah pun berada di talian bersama dengan kita pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Tuan Nur Salizam Haji Nurdin ya. Dan juga Assalamualaikum, saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Tuan dan juga Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Umar? Alhamdulillah saya sehat. Dai dan Tuan sehat ya. Alhamdulillah. Silakan dengan soalannya, masya-Allah. Soalan saya begini Tuan ya. Bagaimana Tuan telah menjelaskan tadi dengan panjang lebar mengenai Khalid Ibni Walid yang kita bincangkan pada pagi ini. Soalan saya Tuan ya, siapakah orang yang mendorong Khalid Ibni Walid ini untuk memeluk agama Islam? Setahu saya ada yang beritahu saya Khalid Ibni Walid ini didoakan oleh Nabi itu sendiri untuk memeluk agama Islam. Dan soalan saya hari ini, siapakah yang sebenarnya? Apakah penyebab Khalid Ibni Walid berminat memeluk Islam? Adakah kerana ada hubungan saudara ke dengan Nabi kita ataupun hanya kerana perwatakan Nabi itu sendiri menarik untuk beliau memeluk agama Islam? Itu soalan saya Tuan dan Nai. Terima kasih banyak Tuan dan Nai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid. Satu soalan yang cukup menarik dan masya-Allah tabarakallah. Bila mana berbicara tentang dorongan memeluk Islam, saya kira satu penjelasan ataupun huraian semestinya salah satunya ialah akhlak baginda Nabi SAW ini, sebagaimana yang disebutkan tadi, bagaimana tawanan perang pun boleh tertarik kepada Islam asbab daripada akhlak baginda Nabi SAW dan juga umat Islam pada ketika itu. Mungkin lanjutan menjawab kepada persoalan Tuan Haji Umar Abdul Majid, dipersilakan Tuan. Baik, dalam satu surah Al-Fat ayat 1, inna fatahna laka fathan mubina. Ayat ini Allah Subhanahu Taala turunkan sempena perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Maksudnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Perjanjian Hudaibiyah ni merupakan satu perjanjian yang memberi tarikan kepada Khalid bin Al-Walid ni untuk memeluk agama Islam. Di mana sewaktu Rasulullah SAW hendak pergi menunaikan haji di Mekah, tetapi dia stop pages, dia maksudnya tersekat di Hudaibiyah, kan, dan seterusnya sewaktu tu Rasulullah bersama dengan tentera-tentera Islam lah nak pergi ke Mekah. Dan pada ketika tu Khalid bin Al-Walid ni dia telah diarahkan oleh masyarakat musyrikin Quraisy Mekah untuk menjalankan persikan kepada tentera Islam di Hudaibiyah. Tentera Islam ada dekat kat situ. Kan Hudaibiyah dengan kota Mekah ni tak jauh tak jauh. Jadi Khalid Al-Walid ni hendak pergi ke Hudaibiyah untuk menjalankan intipan. Tengok berapa orang tentera Islam ada kat sana. Tengok di manakah tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya ialah untuk balik semula ke kota Mekah, analisa maklumat dan hendak kembali semula ke Hudaibiyah dan lawan dengan tentera Islam pada ketika itu. Mencari sikan juga. Macam risikan. Macam kami buatlah. Jadi apabila Khalid bin Al-Walid ni pergi ke Hudaibiyah, dia nak tengok, buat observation terhadap ni bersama dengan persikan. Sewaktu tu tentera Islam sedang solat Zuhur. Tentera Islam sedang solat Zuhur. Dia melihat keadaan, dia melihat kelakuan tentera Islam pada ketika itu. Dengan sangat tenang dia, dan dengan gerak-geri dia yang sistematik. Dia jadi macam, dia tengok tu dia macam pelik. Dia kata, apa je dia orang buat ni? Jadi ada bersama-sama dengan Khalid bin Al-Walid pun telah maklumkan mereka sedang semayang. Semayang untuk agama mereka. Dia beritahu kepada Khalid. Jadi apabila Khalid tengok macam tu, Khalid minta dia punya pasukan perisik ni, jom kita balik. Kita balik semula ke kota Mekah. Dia balik dalam keadaan berkecamuk kepala dia. Dia kata, kenapa kita hendak menentang Islam, menentang Nabi Muhammad, dia kata. Adakah disebabkan kita mempunyai sifat asabiyah? Di manakah kebenaran kita hendak menentang
Muhammad, dia kata. Setiap kali peperangan yang kita buat menentang tentera Islam, kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat kepuasan. Semuanya lebih kepada kekuasaan, dia kata. Sedangkan tentera Islam ni apabila dia berperang, dia sentiasa positif dan optimis. Di situ menampakkan bahawa dia telah terpanggil untuk mengenali agama Islam. Kan? Tambahan pula cerita pasal Walid bin Walid tadi, saudara dia tadi, telah mengutuskan surat kepada Khalid bin Walid, yang mana pernah baginda Nabi Muhammad SAW telah berkata, sangat tidak patut orang seperti Khalid tidak ambil tahu tentang Islam. Kalaulah dia jadikan kepakaran perang yang untuk Islam, itu adalah lebih baik bagi dirinya. Dan aku akan dahulukan dia daripada yang lain. Itulah kenyataan Rasulullah kepada Khalid bin Walid. Jadi dari situlah Khalid bin Walid ni terpanggil untuk memahami, untuk mendalami agama Islam. Khalid bin Walid ni, dia ni pun sebenarnya dia tak suka pun menyembah berhala ni. Dia memang tak suka. Dia lebih, Khalid Walid ni seorang yang sangat bijaksana dan seorang yang realistik. Dia bukan nak ambil benda-benda yang tak manfaat kepada dia. Waktu masa yang dia ada, dia akan habiskan masa dia dengan aktiviti latihan peperangan. Khalid Walid ni dia bukan cakap banyak. Sebab tu kalau dai tengok dalam kitab hadis, dia kurang riwayat daripada Khalid bin Walid, kurang sangat. Dia lebih fokus kepada aktiviti peperangan. Jadi disebabkan tambah sekali surat daripada Walid bin Walid yang diutuskan kepada Khalid bin Walid. Yang keduanya, Khalid bin Walid pergi melihat keadaan tentera Rasulullah di Hudaybiyah. Dan yang ketiga dia, tingkah laku Rasulullah sendiri, akhlak Rasulullah sendiri, menyebabkan Khalid bin Walid terpanggil untuk memeluk agama Islam. Jadi disebabkan tiga elemen inilah Khalid bin Walid memeluk agama Islam. Jadi itu ya soalan saya bagi mudah-mudahan terjawab jawapan. Persoalan kepada Tuan Haji Umar Abdul Majid yang bertanya, dan itu antara elemen ataupun penyebab asbab bagaimana hebatnya akhlak Nabi SAW dan sehingga menyebabkan kita masya-Allah tabarakallah pada hari ini pun bagaimana kita mewarisi akhlak baginda Nabi SAW, mudah-mudahan menjadi ikutan kepada yang lain. Insya-Allah banyak lagi yang akan kita kongsikan tuan dan juga para penonton untuk sirah Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu ini. Terima kasih kepada pencinta ilmu dan keluarga besar Tanyalah Ustaz sekalian. InsyaAllah kita akan kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama dengan kami untuk perbincangan topik ataupun diskusi topik pada pagi ini. Cukup menarik kita membicarakan tentang sirah Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, panjang lebar yang telah pun dikupas oleh yang berbahagia DSP Nur Sanizam bin Haji Nordin. Antara perkara-perkara yang menarik yang mungkin sempat kita recap sedikit apa yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia DSP Nur Sanizam tadi tentang bagaimana hebatnya akhlak Nabi SAW telah membangkitkan kesedaran, menjentik hati Sayyidina Khalid Al-Walid untuk memeluk kepada agama Islam. Dan masya-Allah tabarakallah, itu dah sesuai sebagaimana yang disebut ke innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi SAW, aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan tuan dan juga para penonton, kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Tuan DSP Sadizan, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sedai Johor ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan. Soalannya. Persoalannya tadi Tuan DSP tadi dah ada cerita pasal Khalid bin Walid ya, adik-adik dia kata ada 5 orang kan? Ya, ya. Betul. Jadi saya nak tahulah, kalau dalam 5 ni
ada tak yang maknanya semua lelaki ke ataupun wanita? Jadi kalau ada yang wanita, mungkin wanita tu terbilang lah. Seperti juga macam yang kita tahu wanita-wanita Islam yang terbilang lah. Jadi saya minta pandangan daripada Tuan supaya dapat menjelaskan pagi ini. Sajalah soalannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinun atas soalan yang cukup menarik. Keluarga ataupun adik-beradik Saidina Khalid Al-Walid yang mungkin mewarisi kehebatan sebagaimana bapa mereka dan juga Khalid Al-Walid. Kalau ada yang perempuan mungkin menjadi contoh Sri Kandi yang terbilang. Kalau ada, kita minta merungkai kepada persoalan yang diajukan sedikit kepada Tuan. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya tentang soalan tadi tu. Khalid Al-Walid ni, saya cakap tadi, adik-beradik dia semua 6 orang, termasuk dengan Khalid bin Al-Walid. 2 perempuan, 4 lelaki. Khalid Al-Walid ni sebenarnya dia ni ketokohan dia sebab dia Khalid Al-Walid ni dia suka tampil ke hadapan. Yang adik-beradik dia 3 orang ni pun berperang juga. Bapa dia telah melatih ke 4 saudara lelaki dia ni dalam taktikal peperangan. Itu dia Walid bin Mughirah ni. Dia melatih. Khalid bin Walid belajar peperangan. Walid bin Walid belajar peperangan. Hisham belajar peperangan. Umarah belajar peperangan. Walid bin Mughirah hantar Walid bin Walid perang Badar. Maka engkau pergi perang Badar. Tewas. Perang Badar tewas, lalu Walid bin Walid menjadi tahanan perang kepada tentera Islam. Khalid bin Walid belajar perang. Cuma Khalid bin Walid ni special sikit. Dia bukan hanya sekadar mahir berperangan, tetapi dia strategik peperangan. Dia pakar strategik peperangan. Khalid bin Walid ni. Dia bukan hanya bila sebut Khalid bin Walid, orang kata dia pahlawan Islam, panglima Islam. Betul. Tetapi strategik peperangan dia ni, sehingga kan kalau kita tengok satu kitab The Sword of Allah yang dikarang oleh Lieutenant General A.I. Akram. Dia telah mengkaji Khalid bin Walid ni pada tahun 1972. Dia kaji Khalid bin Walid ni. Kenapa Khalid bin Walid ni tak pernah kalah peperangan? Pergi ke Baghdad, kota Baghdad, berjumpa dengan Profesor Dr. Ahmad Sosa daripada Universiti Baghdad, mengkaji tentang Khalid bin Walid. Lepas tu Ibn Rusta dalam karyanya Al-Ala' wan Nafisa mengkaji tentang Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid ni tidak pernah kalah peperangan? Tengok struktur binaan bangunan kerajaan Byzantine. Macam mana Khalid bin Walid boleh masuk, menjelinap masuk? Apakah taktikal yang Khalid bin Walid pakai? Tengok kawasan bentuk muka bumi. Bagaimanakah Khalid bin Walid ni boleh cepat diagnos, cepat membuat keputusan, mengatur strategi peperangan. Dia kaji. Bukan hanya orang Islam saja. Betul. Seperti Lieutenant General A.I. Akram tu buat kajian, termasuk juga pekaji-pekaji barat. Contohnya macam Edward Gibbon dalam karyanya The Decline of Fall of the Roman Empire, jatuh bangun kerajaan Rom. Dia mengkaji pasal apa Khalid Walid ni bila masuk peperangan saya tak pernah kalah. Masuk perang dia tak kalah, masuk perang dia tak kalah. Dia kaji. Macam contohnya macam sejarawan macam Byzantine, Wisnisporus, sejarawan pada abad ke-9 ke-8. Dia kaji tengok Khalid bin Walid ni. Kenapa? Bila hantar Khalid bin Walid, mesti tentera-tentera musuh tak dapat nak mengalahkan Khalid bin Walid. Jadi di situ kebijaksanaan Khalid bin Walid ni memang dikagumilah, dikagumi. Memang kita sangat mengkaji, termasuk juga dalam pasukan polis pun kita juga mengambil sedikit sebanyak daripada strategik Khalid bin Walid ni kita serapkan dalam pasukan polis Diraja Malaysia. Sehingga kan kalau Da'i Anas pergi ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor, kita ada masjid situ, Masjid Khalid bin Walid. Kita letakkan Masjid Khalid bin Walid sebab atas ketokohan dia, pakar strategik peperangan dia. Jadi kita ambil sedikit input tu, kita amalkan dalam sistem perisikan, sistem peperangan dalam pasukan polis Diraja Malaysia yang kita ambil ni. Jadi kita nak raikan terlebih dulu sikit Tuan, dengan izin soalan daripada sahabat kita yang berikutnya, dan tadi mudah-mudahan terjawab kepada persoalan Haji Tukinun yang bertanya tentang ahli keluarga Khalid Al-Walid. Dan 4 orang tadi itu antara yang dihantar untuk berperang dan wanitanya tidak berbuat demikian. Itulah antara didikan Walid yang diberikan kepada anaknya. Dan di WhatsApp sahabat kita yang bertanya pada ketika ini, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru, tanyalah Ustaz, saya ingin bertanya,
Bagaimanakah Khalid Al-Walid menyusun strategi ketika ingin pergi berperang? Adakah Khalid Al-Walid akan berbincang dan bertukar pandangan bersama-sama tentera Islam yang lain dalam menguatkan lagi kekuatan tentera Islam pada zaman itu? Dan yang kedua soalannya, adakah Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu juga boleh digelarkan sebagai bodyguard, pengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam peperangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Nur dari Pantai Dalam, Kuala Lumpur bertanya dua soalan di situ. Dipersilakan tuan. Baik, terima kasih kepada Nur yang bertanya dalam WhatsApp ni ya. Terima kasih. Okey, baik. Strategik yang digunakan oleh Khalid bin Al-Walid. Ya, betul lah. Khalid bin Al-Walid ni sebenarnya Khalid bin Al-Walid ni dia dilantik. Dia sebenarnya dengan Rasulullah ni dia tak lama, lebih kurang 3 tahun saja. Lepas tu Rasulullah wafat. Jadi dalam peperangan dengan Rasulullah, maksudnya pembukaan kota Mekah, Khalid bin Walid bersama dengan Rasulullah lah. Khalid bin Walid ni satu orang yang taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah. Sebelum berperang, Rasulullah akan panggil musyawarah, bermusyarat dengan sahabat-sahabat termasuk Khalid bin Walid untuk menentukan struktur peperangan. Dia buat format peperangan. Apakah format yang kita kena pakai sebelum kita berperang? Itu dia Khalid bin Walid. Tetapi Khalid bin Walid bila diamanahkan oleh Rasulullah, sebagai contohnya Khalid bin Walid. Okey, Rasulullah mengamanahkan engkau mengetuai sayap kanan untuk peperangan pembukaan kota Mekah. Okey, maksudnya dia akan mengawal bagi sayap kanan ni untuk bahagian-bahagian tertentu di kota Mekah, dia akan kawal. Maksudnya dia menjadi ketua. Khalid bin Walid ni bila diamanahkan untuk menjadi ketua, dia akan buat keputusan sekiranya berlaku apa-apa kecemasan. Dia akan buat keputusan. Dan Khalid bin Walid juga bijak membuat keputusan. Sebagai contohnya perang Mu'tah. Apabila Zaid bin Harisah, siapa lagi? Abdullah bin Rawahah. Ja'far Tayyar, Ja'far bin Abi Talib. Bila gugur syahid pada perang Uhud. Lepas tu Haris bin Arkam telah memberikan panji Islam tu kepada Khalid bin Walid. Dia bijak membuat keputusan. Keputusan pantas. Dia tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, terus buat keputusan bagaimanakah dia nak struktur semula peperangan. Perang tu tengah gamat ni. Tengah berkecamuk. Dengan tentera Rom marah ke hadapan. Tentera Islam ada yang syahid. Jadi disebabkan tu dia telah membuat satu keputusan untuk sebab kemahiran dia. Kemahiran dia ni menunggang kuda sambil menggunakan kedua pedang. Allah. Itu kehebatan dia. Dua pedang tu untuk menumpaskan musuh yang berada di keliling. Dia juga boleh halau. Kehebatan dia boleh halau semua pasukan tentera musuh ni pergi jauh daripada pasukan tentera dia. Sehingga dia menyusun strategi. Itu dia kehebatan Khalid bin Walid. Dia bijak menyusun strategi secara pantas. Sebab itulah kajian yang dibuat oleh Lieutenant General Al-Akram ni untuk nak melihat strategi yang digunakan oleh Khalid bin Walid ni, bagaimana cepat sangat dia buat strategi ni. Itu yang soalan yang pertama lah. Soalan yang keduanya bodyguard. Bodyguard Khalid bin Walid ni dalam riwayat dan sejarah-sejarah sirah nabawiyah yang saya baca, yang saya belajar, dia banyak kepada peperangan. Dalam masa yang sama juga dia juga membantu Rasulullah di segi struktur peperangan lah, memberi nasihat kepada Rasulullah untuk menjalankan apa-apa peperangan yang berlaku. Dan dia juga membantu Rasulullah dari segi penstrukturan. Siapa boleh pergi perang, siapa tak boleh pergi perang, orang macam mana perang. Yang ni kita nak pakai tentera apa? Tentera pemanah banyak ke? Kita nak pakai tentera berkuda banyak ke? Kita nak pakai tentera jalan kaki banyak ke? Dia menentukan kepada Rasulullah SAW. Jadi sebab itu Rasulullah SAW kagum dengan fikiran, dengan pandangan oleh Khalid bin Walid, sehingga benda ni diakui oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Okey. Jadi itulah mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya di WhatsApp sebentar tadi. Dan antara pandangan yang begitu jauh, realistik dan juga idea-idea strategi perang yang cukup hebat yang dimiliki oleh Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu yang sangat dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya tuan, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Yang berikutnya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian?
Saya Encik Ilyas Abu Bakar daripada Air Hitam Perpinang. Ya, silakan. Assalamualaikum dari Adah dan juga Tuan DSP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Soalan saya, Sayyidina Khalid bin Walid, sebelum dan memeluk Islam, apakah peperangan apakah beliau terlibat menentang dengan antara Nabi Muhammad SAW? Dan kita tahu Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah panglima perang. Selama memeluk Islam, dia adalah panglima perang yang terhebat. Mempunyai kedua tangannya, boleh memegang pedang melawan musuh. Dan saya minta penerangan pada Tuan, bagaimanakah kematian Sayyidina Khalid bin Walid? Adakah beliau meninggal di dalam medan peperangan atau bagaimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ilyas dari Air Hitam yang bertanya soalan yang cukup menarik. Masya-Allah, tabarakallah. Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, panjang lebar kita berbicara dan soalan yang cukup menarik. Yang kedua tadi itu saya tertarik, mungkin di hujung nanti mungkin boleh dikongsikan. Kita bagi kronologi tu cantik sikit bagaimana akhir hayat Sayyidina Khalid Al-Walid. Dan yang pertama tadi soalan yang diajukan oleh saudara Ilyas dari Air Hitam, mungkin sedikit komen daripada tuan. Okey, Khalid bin Walid ni dia perang ni kalau ikutkan, kalau kita study sejarah ni, lebih kurang 100 peperangan dia buat. Tapi perang-perang utama ada 50 peperangan yang Khalid bin Walid buat. Kalau nak cerita hari ni memang tak cukup. Seperti mana yang perang-perang yang kita tahu, seperti mana perang Uhud, perang Riddah, perang Mu'tah, perang Yamamah. Itu perang-perang yang kita makruflah, kita tahu Khalid bin Walid ni sedang berusaha untuk nak menyebarkan dakwah, mempertahankan Islam. Memang adalah kalau tadi yang soalan yang keduanya apa dia? Peperangan yang menentang kepada tentera Islam sebelum beliau memeluk kepada Islam. Antara peperangan kalau nak cerita tu mungkin inilah contohnya perang Uhud lah. Perang Uhud, masa tu perang Uhud tu Khalid bin Walid belum lagi meluk agama Islam belum boleh memeluk agama Islam. Kalau perang yang sewaktu dia Islam, dia menganggotai perang Mu'tah. Masa perang Mu'tah tu Khalid bin Walid ni dia bukan panglima pun. Bukan panglima pun. Walaupun dia mahir peperangan, dia melihat apa yang berlaku dalam perang Mu'tah tu, tetapi dia mengambil iktibar, dia belajar dalam perang Mu'tah tu. Perang Mu'tah tu yang panglima dia Zaid bin Harisah, Abdullah Rawaha, Ja'far Tawaya, Ja'far Abi Talib. Setelah tiga sahabat ni gugur syahid, jadi barulah Khalid bin Walid ni diberi amanah untuk menganggotai perang Mu'tah pada ketika tu. Dia membuat strategi peperangan dengan menukar strategi balik peperangan. Dalam perang Mu'tah ni banyak jugalah pelajaran yang kita boleh mengambil iktibar, di mana dalam perang Mu'tah ni angka tidak mencerminkan, tidak menjanjikan kemenangan. Di mana tentera Islam 3,000. Tentera Rom 100,000. Bagaimanakah 3,000 boleh menewaskan 100,000? Jadi di sini menunjukkan kepintaran, kebijaksanaan, mahir peperangan. Kekuatan itu perlu ada dalam setiap panglima, setiap pahlawan, setiap orang yang hendak berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Sebelum melakukan peperangan mesti kena ada benda-benda ni, elemen-elemen ni, supaya peperangan kita lebih tersusun, sistematik, seperti mana yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dalam perang Mu'tah tu juga Khalid bin Walid telah dihalau balik tentera musuh dengan menaiki kuda. Tentera musuh pun takut, ni apa ni, kuda datang laju sangat ni, kan, dengan bawa lalu mati kan, tak sempat tentera musuh nak ni. Ini satu kekuatan, satu kepakaran pada Khalid bin Walid. Kemudian bila dah tengok agak sepi, jadi Khalid bin Walid berundur ke belakang dengan menukarkan corak penukaran tempat, daripada kanan ke kiri, daripada belakang ke depan, daripada depan ke belakang, dan mengaburi mata tentera musuh dengan beranggapan ini mungkin bantuan dari tentera Islam daripada luar, kan, backup. Khalid bin Walid juga minta tentera Islam menukar baju. Ini merupakan teknik peperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dalam peperangan Mu'tah, peperangan Mu'tah ni memang Khalid bin Walid patah balik
ke kota Madinah. Tapi banyak tentera musuh mati. Mati pada ketika tu. Jadi tentera Islam yang terkorban seperti itulah yang saya cakap tadi, yang 3 sahabat Rasulullah SAW ni. Jadi itu soalan yang pertama tadi. Dan syahidnya beliau ataupun gugurnya beliau, adakah di medan perang ataupun di tempat tidur ataupun dan sebagainya, insya-Allah kita akan kongsikan selepas ini tuan, kerana banyak lagi yang akan kita bawakan kepada para penonton untuk sirah Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Dan terus setia menonton kami. Terima kasih kepada pencinta ilmu dan keluarga besar Tanyalah Ustaz sekalian. Kita akan kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan topik Sayyidina Khalid Al-Walid dalam bab sirah. Dan kita bersama dengan tetamu undangan kita DSP Nur Sanizam bin Haji Nordin, Pegawai Turus Perisikan dan Siasatan Khas Antarabangsa PGK, Pasukan Gerakan Khas Bukit Aman. Terima kasih tuan, masya-Allah tabarakallah, banyak ilmu yang dikongsikan pada pagi ini. Dan kita minta kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 011 1233 6480. Atau paling mudah, terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan tuan dan juga para penonton, kita masih lagi dalam fasa ataupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan kita minta kepada jasa baik pada para penonton, khususnya menonton kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, untuk sama-sama kita mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan, penjarakan sosial, pakai pelitup muka di tempat awam maupun tempat yang sesak, dan kita mengamalkan kawalan kendiri. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengarungi pandemik COVID-19 ni insya-Allah. Baik, dan untuk sambungan sirah Khalid Al-Walid, kita nak raikan soalan yang berikutnya tuan, daripada sahabat kita yang bertanya di Facebook, Kak Tas Nasir, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i, kru TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya ringkas, berapakah umur Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu ketika memeluk kepada Islam? Apakah faktor penyebab Rasulullah SAW sangat kagum dengan beliau sehingga menggelarkan beliau sebagai Saifullah, yakni pedang Allah? Mohon pencerahan daripada Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang bertanya. Ibu silakan. Okey, baik. Saya jawab soalan yang kedua tu. Kenapakah Rasulullah sangat kagum menggelarkan dia sebagai pedang Allah? Jawapan dia dalam hadis ni. Saya akan bacakan hadis ni ya. An Abi Hurairah qala nazalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzilan faja'ala an-nas yamurun fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haza ya Aba Hurairah fa'aqul fulan fayaqul ni'ma Abdullah haza wa yaqul man haza fa'aqul fulan fayaqul bi'sa Abdullah haza hatta marra Khalid bin Walid faqala man haza faqultu haza Khalid bin Walid faqala ni'ma Abdullah Khalid bin Walid saifu min suyufillah. Baik, hadis ni sewaktu Abu Hurairah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat. Ketika Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah berada dalam satu tempat, sedang berjalan, lepas tu duduk, lepas tu dia melihat orang lalu lalang dekat kawasan tu, lalu lalang. Apabila orang lalu lalang kawasan tu, Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, siapakah dia tu? Abu Hurairah menjawab,
fulan. Lalu Rasulullah berkata, beruntunglah orang tu. Beruntunglah orang tu. Atas sebab apa, Abu Hurairah pun tak tahu kenapa. Kemudian lalu lagi orang, Nabi bertanya, siapakah dia tu? Siapakah dia tu? Lalu Abu Hurairah menjawab, fulan. Lalu Nabi berkata, sangatlah malang sekali orang tu. Abu Hurairah merasa hairan. Kenapa apa yang Nabi cakap demikian? Sehinggalah lalu satu orang, Nabi kata, siapakah dia tu? Lalu Abu Hurairah berkata, itulah dia Khalid bin Al-Walid. Apabila Khalid bin Al-Walid lalu, Nabi berkata, maka beruntunglah orang tu. Orang tu merupakan suyuf fi suyufillah. Merupakan pedang kepada pedang Allah. Jadi dari situ Abu Hurairah pun tak tahu atas sebab apa Nabi berkata demikian. Pada masa tu Khalid bin Walid masih lagi belum diberikan mandat ataupun hidayah, memberikan mandat untuk mengetahui apa-apa perangan. Abu Hurairah tak tahu cerita ni. Jadi itulah sebab Khalid bin Walid ni diberi gelaran Saifullah Al-Maslul. Selain itu juga sewaktu peperangan Mu'tah di mana Zaid bin Harisah, Ja'far Abi Talib, Abdullah Rawaha gugur syahid di perang Mu'tah. Walaupun gugur syahid di perang Mu'tah, Nabi terus masa dekat Madinah, Nabi naik ke mimbar dekat Masjid Madinah tu. Nabi naik ke mimbar, Nabi terus berkata, Abdullah telah gugur syahid, Zaid bin Harisah gugur syahid, Abdullah Rawaha pun tengah gugur syahid, Ja'far bin Tayyib gugur syahid. Jadi Nabi bagi tahu sekarang ni Khalid bin Walid tengah mengetuai peperangan Mu'tah di Mu'tah. Jadi Nabi telah menggelarkan Khalid bin Walid sebagai Saifullah Al-Maslul. Jadi di situlah Khalid bin Walid mendapat gelaran pedang Allah. Baik, soalan yang berkenaan dengan Saifullah tu, pedang Allah tu, yang berkenaan dengan Khalid bin Walid memeluk agama Islam pada bulan Safar tahun 8 Hijrah. Itulah dia berkenaan dengan bila Khalid bin Walid masuk Islam, bila Khalid bin Walid dapat gelaran Saifullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan saudara ataupun sahabat kita yang bertanya sebentar tadi. Dan masya-Allah tabarakallah, berikutnya tuan dan juga para penonton, kita ada pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Guru dan Ustaz ini Mamu Hanifah dari Pulau Pinang. Ya, apa khabar Mamu? Alhamdulillah, Tuhan bagi kita semua selamat. Mintalah doalah angkat kru-kru dengan ustaz-ustaz dan na'i semua. Biarlah Tuhan bagi selamat kita daripada balap-balap semua, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Silakan Mamu soalannya. Khalid bin Walid ni, Mamunya soalan, Khalid bin Walid ni adakah mereka anak kembar kah atau tak? Tapi dia memang mereka jadi orang kuat Nabi Muhammad SAW. Tapi lebih kuat lagi Abu Bakar Siddiq yang paling kuat lagi pada mereka Khalid bin Walid. Tapi Abu Bakar lah yang pimpin sampai ke akhir zaman. Yang itulah soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa lah kat Mamu. Tetapkan iman kat Mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu Hanifah dari Pulau Pinang yang bertanya. Masya-Allah tabarakallah, soalan yang cukup menarik dan Mamu ingin mengetahui tu biar tahu yang keliru tu, mungkin ada kembar kepada saudara kembar kepada Sayyidina Khalid Al-Walid yang mungkin mewarisi kepimpinan yang sama seperti beliau, dan juga tentang bagaimana Khalid Al-Walid ni masya-Allah tabarakallah, seperti mana soalan yang diajukan oleh Mamu Hanifah seperti tadi, ketokohan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada beliau. Mungkin ada sahabat lain yang mungkin melebihi kepada Khalid Al-Walid. Mungkin persoalan di situ, biar tahu yang keliru, mungkin ada sedikit komen daripada tuan, insya-Allah. Abu Bakar Siddiq pernah bagi tahu kepada sahabat-sahabat Abu Bakar. Dia kata tidak ada lagi mana-mana wanita yang akan melahirkan seperti mana Khalid bin Walid. Itu dia Abu Bakar telah bagi tahu. Benda ni telah disokong, telah diulang balik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab.
Ini menunjukkan bahawa Khalid Al-Walid ni memang sukar dicari ganti. Pengiktirafan yang begitu hebat diberi. Ya, betul. Pengiktirafan yang begitu hebat kepada Khalid bin Al-Walid. Sebab kalah tak pernah kalah. Allahu Akbar. Tak pernah kalah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni dia punya sparring dia adalah Sayyidina Umar Khattab. Umar Khattab. Kalau kita tengok balik, semasa Khalid bin Al-Walid nak masuk Islam, nak pergi ke kota Madinah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ramai ni penduduk kota Madinah bimbang ni. Ini Khalid Al-Walid datang ni Rasulullah. Kan? Jadi Rasulullah kata tak apa, biarkan dia datang. Dia datang bersama dengan Amr bin As. Dia datang dengan dan Utsman bin Talhah datang ke Madinah sebenarnya nak masuk agama Islam, nak meluk agama Islam. Tetapi masyarakat kota Madinah ni dah bimbang ni. Gerun. Kan? Banyak yang beritahu kat Rasulullah, ni saat lagi apa yang akan berlaku lagi. Betul. Ni? Kan? Dah lah perang Uhud. Dia dominate perang Uhud habis. Habis kalah kita. Syahid ramai kita punya tentara-tentara Islam ketika tu. Jadi Rasulullah kata tak boleh bimbang. Apa boleh bimbang? Khalid bin Al-Walid ni adalah daripada Bani Makhzum. Kita ada seorang lagi Bani Makhzum. Itu dia Umar Khattab. Umar Khattab anytime saja boleh sparring dengan Khalid bin Al-Walid. Maksudnya nak berentap ni, Umar Khattab dengan Khalid Walid ni mempunyai persamaan dia. Sebab Umar pun merupakan pahlawan perang juga. Umar Khattab. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Umar ni lebih menjelah dari segi taktikal peperangan dia selain daripada Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid Al-Walid ni setelah wafatnya Khalid Al-Walid ni memang tidak ada pengganti lah. Tidak ada pengganti. Walau bagaimanapun masih ada lagi pahlawan-pahlawan tentera Islam yang mempunyai kemampuan seperti mana Khalid bin Al-Walid. Cuma Khalid Al-Walid ni kelebihan dia bila perang saja takkan kalah. Sebab itulah Sayyidina Umar sewaktu kewafatan Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar menjadi khalifah, menjadi ketua, menjadi Perdana Menteri pada ketika itu, dia telah meletakkan jawatan Khalid bin Al-Walid pecat daripada Gubernur Syam pada ketika itu dan menggantikan Ubaidah, menggantikan Ubaidah sebagai Gubernur. Khalid Al-Walid pun tak ada masalah pun. Dia terima dengan lapang dada. Sebab dia kata, sebab aku buat kerja ni kerana Allah Ta'ala. Kan? Sayyidina Umar pun bukan sebab dia sakit hati dengan Khalid Walid. Dia tak sakit hati pun sebab mereka saudara. Mereka sepupu. Kan? Tak sakit hati pun. Tapi sebabkan Sayyidina Umar ni buat demikian sebab dia nak jaga akidah orang Islam pada ketika tu. Sebab orang Islam ni jadi macam tak peduli dah. Bila perang saya bawa Khalid Al-Walid, menang. Khalid Al-Walid menang. Takut dia orang syirik kepada Khalid Al-Walid. Yakin tu lari. Yakin. Sebab peperangan ni mestilah kita berpaksikan kepada Allah Subhanahu Taala, bukan kepada Khalid Walid. Bila sebut Khalid Walid, masyarakat Arab macam tu dah senyum dah. Oh, tak apa, Khalid Walid confirm boleh menang. Jadi di situ kita dapat melihat betapa wibawanya Khalid bin Walid ni pada masa tu. Khalid Walid kena pecat daripada Gubernur Syam pun tak ada masalah. Kan? Lepas tu dia jadi tentera biasa. Masa perang Mu'tah pun dia tidak ada masalah. Jadi orang bawah, jadi orang atas pun tidak ada masalah. Itu dia kelebihan Khalid bin Walid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan Muhammad Hanifah sebentar tadi. Masya-Allah, tabarakallah, satu penjelasan yang cukup menarik daripada tuan kita. Dan berikutnya tuan, kita nak raikan soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Sirun Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah benar Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu kebal dari segala racun? Ini kerana beliau pernah meminum racun dan makan makanan yang beracun, di mana jika orang biasa yang meminum atau makan makanan beracun tersebut pasti akan mati serta-merta. Tetapi bagi Khalid Al-Walid, beliau langsung tidak terkesan dan efek daripada racun tersebut. Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Taiping, Perak bertanya. Oh, ni masalah racun. Mungkin ada kisah di sebalik apa yang diajukan soalan oleh Sarunizan di Facebook. Sedikit komen pada tuan. Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'u alim. Khalid Walid minum. Pada perang Parsi. Komander perang Parsi telah kata, kalau engkau ni minum racun ni, bahawa kita akan berundur ke belakang. Khalid Walid minum. Sebab Khalid Walid minum racun tu, sebab dia kata, apa yang aku nak herannya?
Aku perang ni kerana Allah Ta'ala. Aku perang ni kerana Allah, kerana aku yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kan, engkau perang kerana harta. Kau perang kerana kekuasaan. Berbeza dengan kami memang perang nak mati. Kan? Yang boleh mematikan aku ni adalah Allah Subhanahu Ta'ala. Apa aku perlu bimbang? Jadi bila racun yang diberikan oleh komander Parsi pada ketika itu, racun sangat kuat. Yang digunakan racun itu untuk membunuh tentera-tentera dia yang belot. Tentera-tentera Parsi yang melakukan penjalah undang-undang. Dia tak ikut peraturan, Allah. Dia bagi minum, kau minum. Mati. Nak mengkhianati tentera Parsi pun, yang dia khianat pun dia bagi minum. Mati serta-merta. Tapi bila Khalid bin Walid dia minum saja racun, terus hidup. Jadi dia, orang kagum, masya-Allah. Kebal. Mungkin karamah lah. Mungkin karamah kelebihan yang Allah Taala beri kepada Khalid bin Walid. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan terjawab persoalan saudara kita yang bertanya, dan kita pula jangan kita minum pula racun, sebab kita ni kekebalan badan kita ni tak sama. Ya, betul. Allahu Akbar. Kita tahu alasan Khalid bin Walid minum tak dia apa, kita pun minum pula. Allahu Akbar. Jangan cari pasal tuan. Mungkin dan berikutnya mungkin ada saudara kita yang berkongsi soalan di WhatsApp yang bertanya, Haji Samsudin dari Masjid Al-Falah USJ, apakah contoh yang boleh kita ambil sebagai tauladan untuk kita guna pakai untuk perjuangan, pergerakan perjuangan kita sebagai umat di akhir zaman, sirah ataupun kesan daripada apa yang kita kongsikan tentang Khalid Al-Walid ini yang kita boleh gunakan untuk azimat kita dalam kehidupan ini. Sedikit daripada tuan yang bertanya. Dia Khalid Al-Walid ni dia cool and steady, dia bijaksana, dia cool and steady. Dia tak cepat melompat, tak cepat bertindak ni. Cuma dia Khalid Al-Walid ni pun ada juga dia punya dia kalau buat dia punya, orang kata panggil buat kepala sendiri. Kepala sendiri itu maksudnya Khalid Al-Walid buat sewaktu peperangan memerangi Musailamah Al-Kadzab dan juga peperangan di Parsi. Dia buat kepala sendiri, maksudnya harta ghanimah tu dia terus buat keputusan untuk nak bagikan tentera tanpa merujuk kepada Abu Bakar Siddiq. Itu dia Khalid Al-Walid, dia buat kepala sendiri. Jaga kebajikan askar. Dia jaga kebajikan askar. Dia buat walau bagaimanapun dia tetap juga akan bagi kepada kerajaan Madinah ketika itu. Dia akan buat pembahagian yang tertentu. Ada bahagian dia. Sebab memberi semangat kepada tentera Islam untuk nak terus berjuang, terus ke depan. Itulah berkenaan dengan kebijaksanaan Khalid bin Walid, bijak membuat keputusan. Keputusan dia berdasarkan kepada pengalaman yang lalu. Itu dah Khalid bin Walid. Antara strategi peperangan yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid Al-Walid sehingga di dalam, mungkin sedikit saya kongsikan, The Art of War, Sun Tzu pernah menyebutkan, dia yang mengetahui bila dia boleh berperang dan bila dia tidak boleh berperang adalah seorang jeneral perang yang akan sentiasa menang. Dan mungkin ini salah satu perkara yang sebenarnya merujuk kepada Khalid Al-Walid yang dimiliki satu kepintaran yang begitu hebat, bukan sekadar jeneral panglima perang di medan perang, bahkan memiliki satu kecerdikan, kepintaran yang begitu luar biasa sehingga diiktiraf oleh Nabi dan juga para sahabat. Dan mungkin tuan, kita lihat bagaimana satu susuk tubuh yang bernama Khalid Al-Walid, dan juga para penonton panjang lebar tuan, kita berbicara tentang Khalid Al-Walid, sebenarnya satu perkara yang memberi kesan begitu hebat kepada kita ialah sebagai seorang lelaki, kita khususnya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, lelaki ni perempuan pemimpin bagi orang perempuan. Jadi kita tidak perlu takut kepada sesuatu perkara, melainkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita bijak melakukan sesuatu keputusan yang boleh memberikan kebaikan khususnya kepada agama kita, insya-Allah, bangsa dan juga negara. Dan kita juga dalam suasana mood merdeka ni kita nak raikan juga kepada para petugas barisan hadapan, khususnya anggota-anggota seragam kita, khususnya PDRM, dan dengan slogannya polis dan masyarakat berpisah tiada, dan juga angkatan tentera dan juga mereka-mereka yang bertugas mengawal keselamatan dan keamanan negara kita, mudah-mudahan terus diberikan kekuatan dan semangat, diberikan ketabahan. Bukan senang nak korban tuan, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak isteri untuk berkhidmat demi negara, dan sempena dengan kurang lebih 4 hari saja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Kebangsaan. Mudah-mudahan kita doakan walau di mana jua mereka berada, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soalan terakhir mungkin kita boleh raikan sebelum tamat di TV3 di WhatsApp sahabat kita yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, bagaimanakah kita boleh gambarkan perwatakan, raut wajah, warna kulit Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu? Nas dari Perlis. Mungkin sedikit pada tuan 2 minit terakhir.
Khalid Al-Walid dia ada parut di sebelah kiri. Sebab dia masa dia kecil tu dia terlibat, dia kena penyakit cacar, penyakit demam campak. Khalid Al-Walid ni dia orang yang tinggi lah, seperti mana yang digambarkan dalam Sirah Nabawiyah. Dia seorang yang tinggi, tubuh dia bukan sasar. Sasar kecil. Sasar kecil. Sebab itulah ketangkasan Khalid Al-Walid ni, dia boleh menaiki kuda dengan pelbagai style. Dan juga pelbagai taktikal. Dengan turun ke kiri, turun ke kanan, dua bilah pedang dengan tombak, dengan busur. Dia anytime saja. Dia cepat. Apabila pedang jatuh, macam berlaku perang Mu'tah. Pedang patah. Dia cepat mengambil senjata lain untuk melawan musuh. Apabila musuh, tentera-tentera Islam hampir ditewaskan oleh musuh, dia cepat mengambil busur untuk memanah tentera musuh. Dia memang sangat pantaslah Khalid bin Walid. Jadi Khalid Walid memang dia memang ada janggut lah. Memang Khalid Walid ada janggut. Dia pakaian dia ni, dia pakaian dia tak menunjukkan dia sebagai seorang bangsawan lah. Khalid Walid. Dia tak menunjukkan bangsawan, walaupun bapa dia seorang yang kaya. Low profile lah bahasa dia kita. low profile. Khalid Walid itu satu benda yang kita dapat daripada Khalid bin Walid. Kita kena praktikkan lah. Praktikkan dalam masyarakat kita pada hari ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, satu penjelasan yang begitu menarik. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Semestinya banyak lagi tuan. Kita akan kongsikan untuk lanjutan 30 minit siaran kita di TV9 sebentar saja lagi. Kita akan tamat di sini untuk siaran TV3. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Dan terima kasih kepada pecinta ilmu dan keluarga besar Tanyalah Ustaz sekalian. InsyaAllah kita akan kembali bergabung di TV9 selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton di TV9 insyaAllah. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru lanjutan 30 minit siaran di TV9. Alhamdulillah, tidak kira walau di mana jua anda berada, kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kurang lebih 4 hari dari sekarang kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita, dan mudah-mudahan kita semarakkan sambutan ini dengan kita mengibarkan jalur gemilang dan juga kita memberikan pengiktirafan dan penghargaan khusus kepada para petugas barisan hadapan yang terus berjuang memartabatkan dan menjaga keselamatan dan keamanan negara kita, insya-Allah. Dan kita masih lagi berjuang dengan COVID-19. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengarungi ujian ini. Dan kita masih lagi membicarakan sirah Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Kita bersama tetamu undangan kita DSP Nur Sanizam bin Haji Nordin, yang juga merupakan seorang pegawai Turus Perisikan dan Siasatan Khas Antarabangsa Pasukan Gerakan Khas PJK Bukit Aman. Alhamdulillah tuan, kita masih lagi membicarakan tentang Sayyidina Khalid Al-Walid, dan mungkin kalau boleh kita raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Dan sebelum tu tuan, kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil yang telah pun berada di talian bersama dengan kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Ana dan Ustaz. Okey, soalan pagi ini saya tanya. Bagaimanakah untuk memberi semangat perjuangan seperti Khalid Al-Walid, khususnya dalam diri kita sebenarnya menyambut kedatangan hari kemerdekaan yang tidak beberapa hari lagi. Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, soalan yang cukup baik. Kita kata mungkin dalam bahasa mudahnya tanggungjawab sosial kita dalam kita menyemarakkan sambutan kemerdekaan dan kita nak mewarisi kepimpinan Sayyidina Khalid Al-Walid. Kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita boleh lakukan? Sedikit tuan. Okey. Dia nak minta apakah semangat ataupun kekuatan Khalid Al-Walid untuk kita mengambil contoh
dalam kita nak praktik pada waktu ni kan. Khalid Al-Walid sendiri adalah merupakan semangat kepada kita untuk ni. Kita mempelajari sirah dia, kita mempelajari taktikal dia, kita mempelajari disiplin dia, kita mempelajari sistematik yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid. Kita mempelajari Khalid Al-Walid tidak membuang masa dalam setiap hari. Pernah Khalid Al-Walid dalam peperangan sewaktu perang Parsi, dia boleh pergi buat haji. Boleh buat haji. Masa dia ni dia tidak akan membuang masa. Masa yang dia ada ni dia gunakan untuk menghabiskan diri kepada ibadah. Kalau ibadah dah selesai, dia akan buat aktiviti untuk latihan perang. Itu dah Khalid bin Al-Walid. Sebab tu Khalid bin Al-Walid ni dia tidak banyak riwayat hadis dia. Dia sangat kurang. Dia tidak kurang menulis, kurang cerita tentang hafalan Quran, dia kurang. Jadi Khalid Al-Walid ni, Khalid Al-Walid sendiri telah menjadi semangat kepada kita sebenarnya. Itulah kita boleh ambil iktibar. Selain itu juga, kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang ni, kan, masyarakat orang muda, contohnya macam saya di bahagian jenayah dulu di Kontingen Selangor, kalau kita tengok statistik kes-kes jenayah di peringkat umur 13 hingga 15, paling banyak sekali 18 hingga 20 tahun, 22 tahun. Paling banyak. Kenapa perkara ni boleh berlaku? Sepatutnya perkara-perkara ni boleh dikurangkan dengan kita menghabiskan masa dengan mencari ilmu, dengan menghabiskan masa dengan mempelajari sesuatu benda yang baru, mencipta satu kreativiti yang baru untuk membantu memajukan negara kita. Khalid Al-Walid dia bantu memajukan negara, bukan saja memajukan negara, dia menambahkan empire penguasaan Khalid bin Al-Walid daripada kota Madinah pergi ke kota Mekah, daripada kota Mekah patah balik ke Madinah, pergi pula ke Syam, daripada Syam patah balik ke Madinah, pergi pula ke Iraq. Maksudnya jajahannya sangat luas Khalid bin Al-Walid. Itulah kekuatan Khalid bin Al-Walid. Tapi apakah peranan kita kepada masyarakat, kepada negara kita? Takkan kita sampai membuang masa, lepas tu buat jenayah. Kita menyusahkan pihak polis Diraja Malaysia. Terpaksa kita kena cari, kita kena siasat, kita kena dakwa di mahkamah, kita fight di mahkamah. Kan? Lepas tu masuk dalam kena hukum, keluar buat lagi. Sampai bila benda nak selesai. Jadi kita memerlukan Khalid bin Al-Walid pada zaman moden ni untuk membantu menterjemahkan kepada negara yang kita mampu memajukan negara. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Jawab persoalan tu. Tanggungjawab sosial kita bersama itulah hakikatnya yang perlu kita mainkan peranan sebagaimana yang kita ingat bagaimana Bidalan pernah menyebutkan, jangan tanya apa semangat negara kepada kita. Tanyalah apa semangat kita kepada negara. Itu betul. Mungkin sebagai satu peranan cukup besar kita sebagai masyarakat ataupun rakyat yang duduk dalam keadaan harmoni berbilang kaum, kita nak semarakkan ni sepenuh dengan bulan kemerdekaan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga kebaikan kepada kita insya-Allah. Dan masya-Allah tabarakallah, mungkin sedikit tentang Sayyidina Khalid Al-Walid sebagai tambahan. Strategi perang Sayyidina Khalid Al-Walid yang cukup hebat, apakah ada kajian khusus yang dilakukan dalam rangka untuk mencontohi bagaimana kehebatan peperangan Khalid Al-Walid dalam memanifestifasikan strategi peperangan tersebut untuk mereka-mereka yang terkemudian selepas daripada itu? Mungkin ada kajian khusus yang dilakukan, sikit pada Tuan. Okey, kajian tadi saya dah bagi tahu tadi, kajian yang dilakukan oleh Lieutenant General A.I. Akram daripada tentera Pakistan. Termasuk juga dengan kajian yang dilakukan oleh satu pegawai tentera di Jordan. Memang benda ni berlaku, kajian ni dibuat. Termasuk juga di peringkat kita dalam PDRM sendiri pun, Pasukan Polis Diraja Malaysia, kita pun membuat kajian tentang sejarah-sejarah Islam untuk diterapkan ke dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Kerana penerapan nilai-nilai kepahlawanan Islam ni merupakan satu pendekatan yang sangat bagus. Untuk kita mendisiplinkan organisasi. Sebagai contoh Khalid bin Al-Walid ni, dia sebelum perang dia akan menjalani latihan. Dia mengajar. Lepas tu dia telah melantik dia punya sahabat-sahabat dia. Contohnya macam Amru bin As. Dia melantik, okey, engkau buat bahagian busuh. Dia akan training Amru bin As ni sampai mahir dalam menggunakan busuh panah ni. Lepas tu pula sahabat Khalid bin Al-Walid akan memberi latihan kepada yang lain. Lepas tu pula dia ada satu period time pada waktu paginya Khalid bin Al-Walid dia akan starting
untuk melakukan latihan peperangan. Itu juga kita praktik dalam pasukan polis di Rizal Malaysia. Pada waktu paginya, sebelum saya nak menyertai pasukan polis, saya dah masuk, saya mesti menjalin latihan. Transform daripada orang awam kepada polis. Contohnya kalau tentera, daripada orang awam kepada tentera. Dia mesti kena transform. Kalau tidak, macam mana nak perang? Betul. Takut. Tengok orang ni dah kita lari ke belakang. Itu bukannya kita sebagai tanggungjawab sosial, sebagai tanggungjawab kepada keamanan. Kita mesti ke depan. Ke depan, menterjemahkan kepada masyarakat apakah yang kita boleh bantu kepada masyarakat. Itu dia. Penerapan nilai-nilai Khalid bin Walid. Kita pasukan polis pun kita buat juga. Dari segi latihan, kita ikut. Ini benda ni dikaji oleh Barat. Macam saya cakap tadi, orang kenapa kerajaan Rom jatuh? Barat kaji kerajaan Rom jatuh disebabkan Khalid Walid strategi peperangan. Sebab itulah saya cakap tadi, Lieutenant General Akram, kenapakah dia kaji? Sebab pada ketika itu pergolakan di antara masuk politik sikitlah, tentera negara Pakistan dengan India. Mereka merebut Kashmir pada ketika itu. Dia nak kena study bagaimana Khalid Walid boleh buat, tentera Pakistan boleh buat untuk nak berperang dengan tentera India. Itu dia. Dia nak lihat apakah strategi Khalid bin Walid. Itu yang kita dapat simpulkan berkenaan dengan penerapan Khalid Walid pada waktu ini. Allahu Akbar. Buah ataupun hasil daripada strategi peperangan yang akhirnya menghasilkan kejayaan yang begitu hebat dan besar pimpinan Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Banyak lagi yang akan kita bicarakan tentang sirah Sayyidina Khalid Al-Walid, tuan. Kita nak berehat seketika dan juga para penonton. Terima kasih pecinta ilmu dan keluarga besar Tanyalah Ustaz sekalian. Kita akan kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, cukup banyak panjang lebar kita berbicara tentang sirah Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Saya teringat tuan dan juga para penonton, satu kata-kata Adi bin Hatim pernah menyebutkan, mendengar nama Khalid sahaja mampu mengalahkan musuh sebelum peperangan bermula. Ini bagaimana kegerunan tentera musuh bila mana berhadapan dengan Sayyidina Khalid Al-Walid, dan pastinya meninggalkan satu impak kesan yang begitu hebat kepada kita bagaimana hebatnya seorang yang bernama Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dan tuan dan juga para penonton, kita nak raikan sahabat kita yang telah pun menanti di talian pada ketika ini, pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tuan dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Tahrum Al-Hadi daripada Gerik, Perak. Ya, silakan. Saya tertarik dengan tajuk pada hari ini. Mengenai kepahlawanan Sayyidina Khalid Walid. Ya. Dalam kisah dia seorang yang low profile. Tidak mementingkan kekayaan walaupun dia daripada kalangan orang yang kaya. Jadi saya nak dapatkan pandangan Ustaz. Apakah keimanan dan keilmuan dia dan low profile dia yang dapat menjanakan keisapan ataupun semangat kemerdekaan kita di kalangan anak-anak muda terhadap negara kita. Itu saja yang soalan saya, Ustaz. Ya. InsyaAllah mohon pencerahan daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Syarum yang bertanya soalan yang begitu hebat. Masya-Allah, tabarakallah. Hari ini kalau kita dapat rumuskan soalan tersebut, anak muda khususnya, antara perkara yang kita bimbang hari ini ialah mengenai jati diri. Dan jati diri yang dimiliki oleh Sayyidina Khalid Walid ini begitu hebat. Dididik sejak kecil, umur 6 tahun 7 tahun oleh ayahnya Walid, masya-Allah tabarakallah. Kita nak perkara tersebut mungkin dapat diaplikasikan, dijadikan iktibar oleh anak-anak muda khususnya dan juga masyarakat kita sempena dengan kita nak menyambut ambang merdeka ni. Mungkin satu perkara yang perlu disemai dalam diri kita. Sedikit komen daripada tuan. Jangan buang masa.
Itu saja jawapan dia. Jangan buang masa. Khalid Al-Walid ni dia tak buang masa. Ada peluang, ada masa, dia akan habiskan dengan latihan. Ada peluang, ada masa, dia akan pergi membantu rakan-rakan dia. Ada peluang, ada masa, dia akan bantu ibu bapa dia. Khalid Al-Walid ni dia bantu bapa dia, Walid bin Mughirah ni. Bapa dia bantu dari segi peternakan, dia bantu menyembelih binatang. Dia bantu bapa dia. Adakah anak muda sekarang ni bantu ibu bapa? Allahu akbar. Itu yang kita nak persoalkan benda ni. Keinsanan, sifat mahabbah di kalangan keluarga tu perlu ada. Betul. Perlu ada. Khalid Al-Walid ni garang dia, tegas dia, bengis dia macam mana pun, kuat dia macam mana pun, apa ni kebajikan dia kepada keluarga masih ada. Sayang kepada bapa dia, sayang kepada mak dia. Mak dia Lubabah ni masuk Islam. Mak dia masuk Islam. Disebabkan tingkah laku Khalid Al-Walid, sikap dia mengambil berat kepada keluarga, disebab dia masuk Islam. Khalid Al-Walid ni dia buka mata saja, dia pasti akan buat kerja. Dia tidak akan buang masa. Dia buang masa ni bila dia tidur lah. Itu Khalid bin Al-Walid. Jadi anak-anak muda zaman sekarang ni jangan buang masa. Tak perlu nak duduk dekat luar sana, ambang mereka naik motosikal nak racing. Ini yang benda yang kita nampak. Lebih baik kita ambil iktibar daripada kemerdekaan tu sendiri. Khalid Al-Walid, dia bukan hanya sekadar memerdekakan kota Mekah bersama dengan Rasulullah, pergi tambah empire lagi. Empire ke Parsi di Iraq, di Jordan, di Syria. Dia tambahkan empire, meluaskan empire. Dilantik disebabkan kemenangan dia, kebijaksanaan dia, cerdik, dia dilantik sebagai gubernur di Syam. Itu dia. Kita kalau tak buang masa ni, pasti akan dapat sesuatu yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Hasil usaha apa yang kita lakukan dekat dunia ni. Itu dia. Ibadat perlu dibuat. Perlu dibuat. Ibadat perlu dibuat. Jadi saya rasa saya jawabkan soalan sahabat kita yang bertanya tadi tu. Jadi yang untuk akhirnya berkenaan peperangan yang besar yang saya nak sentuhkan kepada hari ini, iaitu peperangan Rom dengan juga peperangan Parsi, perang Yarmouk lah kalau Rom. Okey. Di sini kita dapat simpulkan bahawa saya jelaskan angka bukanlah menjadi penyebab kepada kemenangan. Contohnya perang Yarmouk, Rom mempunyai tenteranya, dia tak puas hati. Perang mula-mula pun dia tak boleh nak menang. Second peperangan yang kedua, sampai 400,000 orang lawan dengan tentera Khalid bin Walid 40,000 orang saja. Kan? Atas kebijaksanaan Khalid bin Walid masa tu, kawan-kawan Khalid bin Walid, sahabat dia macam Abu Ubaidah Al-Jarrah, Amr bin As. Amr bin As ni dia masuk Islam dengan Khalid bin Walid. Dia sentiasa dengan Khalid bin Walid macam saya cakap tadi. Latih memanah. Partner dia, Syurabil dan Yazid bin Abu Sufyan. Mereka ni bersama-sama dengan Khalid bin Al-Walid. Sebab itulah sahabat-sahabat ni dia kena ajak buat kebaikan. Bukan sahabat ni ajak buat kejahatan. Yang sekarang ni bila tengok samun berkebulan yang kita tangkap selama ni, semua masing-masing nak tutup menutup kesalahan masing-masing, nak cover. Ini sebab ni berlaku. Jadi sahabat-sahabat ni mesti kena bersama, berjemaah untuk membina satu strategi macam mana nak jatuhkan satu kerajaan yang besar. Kerajaan Rom besar, Dai Anas. Cukup besar kerajaan Rom ni. Dengan binaan saya pernah pergi saya melawat tempat-tempat sejarah tu. Macam di Busra, di Yarmouk sendiri, di Mu'tah saya pergi. Tengok binaan Rom ni memang mahir dari segi binaan. Hatta kalau sekarang ni saya tak lama dah tak pergi ke Syria. Hatta kalau kita tengok Qal'ah Busra tu, yang mana Rom amphitheater yang berada di Busra tu, di mana tempat Buhaira bertemu dengan Nabi yang bercakap Nabi ni adalah akan mendapat kerasulan. Di kawasan tu masih boleh dipakai sampailah sehingga zaman waktu ni. Itulah kelebihan Rom ni. Dia sangat mahir membuat binaan yang begitu kukuh sekali dengan sistematik, dengan sistem pembesar suara yang ada pada ketika tu. Tak perlu kita zaman sekarang ni kita nak kena pakai speaker apa semua. Maksudnya pada zaman Rom tu memang dia orang mahir dari segi struktur binaan. Ketenteraan, buat benteng-benteng ketenteraan, mahir Rom ni. Walau bagaimanapun datang Khalid bin Walid ni 45% daripada tentera musuh, tentera Rom ni yang diketuai oleh Hercules,
mati. Allah Akbar. Tentera Islam hanya mati lebih kurang 4,000 orang saja. Daripada 40,000, 4,000 orang saja. Jadi menunjukkan angka bukanlah salah satu penyebab kemenangan sesebuah peperangan. Kebijaksanaan, strategi, taktikal dan juga mesti kena ada latihan jasmani. Sebab Khalid Walid dia sebelum berperang dia akan minta kepada sahabat-sahabat dia mengetuai satu kumpulan-kumpulan batalion-batalion kecil ini untuk menjalani latihan. Mesti everyday menjalani latihan supaya bila peperangan ni dia dah sebati. Dia maksudnya bila perang ni dia tak ada masalah dah. Sebab dia dah mahir. Lasak. Bila datang ke depan macam mana nak buat? Latihan kita macam mana nak buat bila depan. Bila belakang macam mana kita nak buat. Tepi macam mana nak buat. Itulah konsep yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Anak muda zaman sekarang ni perlu kena buat macam ni. Jangan buang masa. Kreativiti, bina satu kerjaya. Bina satu teknologi yang canggih. Contohnya macam zaman sekarang ni COVID. Pergi kaji. Buat vaksin. Vaksin tu macam manakah nak cure, nak sembuhkan kuman bakteria COVID-19 ni. Itu yang paling penting. Zaman dulu, zaman Khalid bin Walid berperang, nak sebarkan empayar. Zaman sekarang ni buat macam tu. Mempunyai satu kena mempunyai satu iltizam lah. Misi, visi untuk nak buat benda-benda ni. Ini kalau duduk kat Merdeka, duduk kat tepi-tepi tu, dekat tepi-tepi jalan nak start motosikal, itu memang kita akan ambil tindakan undang-undang lah. Kan? Duduk tepi jalan, racing pula tu. Itu kita akan ambil tindakan undang-undang. Jangan buang masa. Dia punya persoalannya jangan buang masa. Itulah. Lakukan sesuatu yang boleh memberikan kebaikan kepada diri kita dan juga sumbangan juga kepada agama, bangsa dan negara kita. Dan masya-Allah tuan, satu penjelasan yang begitu menarik, mudah-mudahan terjawab kepada persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di WhatsApp yang bertanya untuk sirah Khalid bin Walid ini. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah sahabat radhiyallahu anhu memujuk Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang ketika itu sakit dan mengharapkan agar wafat di medan perang. Namun beliau terkilan kerana beratus perang beliau hadapi, namun saat hujung kematiannya hanyalah di atas katil sahaja. Apakah kematian beliau juga dikira sebagai mati syahid hatta walaupun meninggal di atas katil? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Iz Iman dari Pahang yang bertanya tentang bagaimana akhir hayat Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sedikit daripada tuan. Ini satu soalan yang sangat menarik lah. Terima kasih kepada yang bertanya daripada Pahang ni. Okey, baik. Yazid bin Abu Sufyan ni dia pernah bagi tahu dekat Khalid bin Walid. Waktu Khalid bin Walid dia dekat atas katil lah, dia pun sedang sakit, dia nak wafat pada ketika tu. Memang Khalid bin Walid dia tak syahid. Sebab apa Yazid Abu Sufyan cakap dekat Khalid bin Walid? Dia kata, Khalid, masalahnya sekarang ni engkau ni adalah pedang Allah. Allahu Akbar. Engkau ni adalah pedang Allah, sebab tu engkau tidak akan mati syahid. Kan? Walaupun kalau buka baju Khalid bin Walid ni memang nampak kesan-kesan parang, kesan-kesan parut-parut pedang, tusukan tombak, lebing dan sebagainya. Memang ada. Tetapi Khalid bin Walid tidak meninggal dalam medan perang. Tetapi dia meninggal dalam atas katil saja. Meninggal di atas katil. Khalid bin Walid memang dia sedih lah. Memang sedih atas apa yang berlaku pada diri dia, sebab dia cita-cita nak mati syahid. Tapi akhirnya dia mati atas katil. Sebab tu Yazid Abu Sufyan beritahu kat dia, sebab engkau, Rasulullah istilah engkau sebagai pedang Allah. Pedang Allah mana boleh kalah, dia cakap. Kan? Tapi kau kena ingat satu benda, kata Yazid bin Abu Sufyan kepada Khalid bin Walid. Apabila engkau ditira sebagai pedang Allah, sudah tentulah Allah Ta'ala akan menjanjikan sesuatu kepada engkau. Betul. Kerana engkau bukan hanya sekadar masuk Islam, bukan hanya sekadar berperang, tetapi engkau telah melebarkan empire Islam. Betul. Daripada Madinah, Mekah, Parsi, seluruh tanah Arab dan juga semenanjung Mediterranean tu masuk Islam disebabkan perjuangan Khalid bin Walid. Walau bagaimanapun dalam cerita berkenaan dengan syahid tu Khalid bin Walid, benda ni khilaf di kalangan ulama. Ada ulama berkata Khalid bin Walid mati syahid. Ada ulama cakap Khalid bin Walid
mati seperti biasa tapi dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu jawapan saya. Mudah-mudahan kisah Khalid Al-Walid ini kita dapat sama-sama jadikan pedoman dan juga iktibar dalam kita mewarisi kepimpinan yang begitu hebat. Kalaupun bukan untuk negara kita, untuk diri kita juga, untuk kita perjuangkan khususnya untuk keluarga kita yang tercinta. Dan sirah Khalid Al-Walid saya kira berakhir di sini Ustaz ataupun Tuan. Kita banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan tapi masa agak mencemburui kita. Mungkin sebagai penutup terakhir mungkin ada sesuatu dan kita terus saja dengan doa Tuan, sedikit doa daripada Tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Masa mak mencemburui sikit doa daripada Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akilna jannatal ma'aliman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tetamu undangan kita di SP Nur Nizam bin Haji Nordin, pegawai turus perisikan dan juga siasatan khas antarabangsa pasukan gerakan khas PGK Bukit Aman. Dan semestinya insya-Allah kami merindui Tuan dan kita mengharapkan ada lagi rezeki dan juga kelapangan Tuan untuk sama-sama kita bawakan ke studio Tayanglah Ustaz. Dan juga kepada para penonton, terima kasih untuk tontonan pada hari ini. Dan esok jangan lupa untuk saksikan siaran Tayanglah Ustaz. Kita bersama dengan Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunu bersama dengan moderator Da'i Hilman untuk topik ibadah patriotik itu ibadah. InsyaAllah kita sama-sama saksikan apa yang akan dibincangkan esok. Saudara sidang penonton, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah terus menjaga penjarakan sosial. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.